jadi tahun bayaran hutang kita pun akan makin berkurang. Prinsipal kita cepat berkurang, jadi profit nak letak di atas prinsipal berbaki tu jadi sikit. So jadi kita punya installment, tahun installment kita pun akan jadi makin pendek. Boleh tak kita bayar lebih setiap bulan angsuran rumah kita? Okay, ini soalan yang somehow favourite juga. Orang yang rasakan yang dia tahu, mahir, bila dia bayar lebih, dia akan jadi bayar kurang dan tahun makin berkurang. Jawapannya betul ke salah? Jawapannya betul. Tapi taktikalnya kena betul. Okay, kita kena faham. Kewangan ni dia banyak melibatkan sistem, taktikal yang betul. Apa beza sini? Sistem ni sistem bank lah kan. Semua benda tu dia bukannya manusia yang menguruskan menerima duit, dia tolak duit, tekan kalkulator, tak. Semuanya systemized. So kita kena pastikan yang sistem tahu setiap perkara teknikal yang kita buat. Sistem dah generate setiap bulan kita patut bayar RM800. Contoh kan, ansuran rumah kan. Kita patutlah bayar RM800. So kita pun buka Maybank to You, CIMB dan sebagainya, kita pun bayar RM800. Cantik seadanya. Hutang RM800, bayar RM800. Awak adalah pembayar hutang yang baik. Okey, beres. Tiba-tiba kita pun rasa macam sebesalah lah RM800, macam dekat RM1,000 je kan. Kita bayar RM1,000. Okey, sekarang ni sistem tak tahu, tak faham. Apa hal tiba-tiba, kan janji dulu masa sign loan agreement awak bayar RM800 selama 30 tahun. Apa sebab tiba bayar lebih pula ni? Okey, sekarang ni sistem dah tak tahu. So, teknikalnya kita kena inform bank. Wahai bank, saya dah bayar lebih 200. So, 200 tersebut apa statusnya? Kalau kita tak maklum dekat bank secara teknikal, apa tujuan bayaran lebih 200, so bank akan buat andaian sendiri, iaitu 200 tersebut iaitu advance money. Bukan advance membayar hutang, advance standby. Dia macam kita buat tabungan lah. Ini biasa berlaku, bukan kata tak berlaku pun. Contohnya ada orang yang dia kerja luar negara kan. Jadi dia kerja luar negara tu 4 bulan contoh. Jadi dia malah nak fikir tiap-tiap bulan takut miss bayar, takut tiba balik rumah kena lelong pula. Sebulan RM1,000, dia bayar terus RM4,000. So di mata sistem yang menerima RM4,000 ni, dia akan faham ini bayaran advance. Jadi setiap bulan dia tolak lah. Pasal tak bagi tahu kan, RM4,000 tu untuk apa? Okey, settle. Tanpa akad, tanpa makluman, so bank pun faham, okey, ini floating money standby. So bulan pertama tolak RM1,000, bulan kedua RM1,000, tiga, empat RM4,000. Biasa, ini biasa berlaku. Okey, kenapa orang bayar lebih? Orang bayar lebih ni tujuannya supaya boleh tolak pokok cepat. Pokok kita berhutang RM100,000, prinsipal hutang kita kan RM100,000. Campur dengan profit bank membentuk sampai RM250,000 yang perlu dibayar 30 tahun. Okey, kan itu kan akad kita bila beli rumah kan. So kita tengok macam, kerana RM100,000 prinsipal ni, profit sampai RM150,000 yang kena bayar sampai 30 tahun. Kan? Okey, so kita pun tak naklah bayar 30 tahun banyak tu kan. Kalau kita bayar cantik 30 tahun, jadilah membentuk akad kita yang asal tu. So apa kita bagi tahu bank? Itu bank, saya bayar lebih tu, tolong tolak saya punya prinsipal. Jadi bila prinsipal kita makin cepat berkurang, sepatutnya berkurang dalam tempoh 30 tahun, tapi dia berkurang lebih cepat, so apa akan berlaku? Jadi tahun bayaran hutang kita pun akan makin berkurang. Prinsipal kita cepat berkurang, jadi profit nak letak di atas prinsipal berbaki tu jadi sikit. So jadi kita punya installment, tahun installment kita pun akan jadi makin pendek. Yang asal 30 tahun boleh jadi 20 tahun. Malahan ramai orang yang buat, yang faham teknikal ni, dia buat dalam tempoh 10 ke 15 tahun dah settle. Patut hutang 30 tahun. Langsung dia fokus buat duit lebih, kan dapat bonus, dapat dividen sebagainya kan. Dia buat part time, kumpul-kumpul duit, bayar prinsipal. Kumpul duit, bayar prinsipal. So yang asal 30 tahun, sedar-sedar dalam 10 tahun dah habis hutang. So dia pun enjoy lah lagi 20 tahun tambahan tu dengan keadaan ada duit lebih. Pasal apa? Rumah dah habis bayar. Okey, so teknikal tu kena betul. So bila teknikal kita betul, kita bayar tu lebih, kita inform bank. So that's where dia boleh bagi reflection dengan baik dalam kita punya penolakan pada prinsipal asal kita lah. Okey, so itu yang penting lah yang kita kena faham. Yang satu lagi kita kena faham untuk strategi ni adalah make sure produk akad financing kita dengan bank tu betul. Dia hanya boleh dibuat untuk produk yang bersifat semi-flexi ataupun flexi financing. Iaitu dia punya produk tu jenis fleksibel. Kita boleh bayar prinsipal lebih awal. Kalau kita ambil term loan, yang sekarang ni tak berapa famous lah, tapi kalau ada lagi kan,
iaitu dekat bank dia guna term loan. Term maksudnya jelas, 30 tahun berapa kena bayar. So kalau kita bayar lebih pun tak boleh, because why? Dia dah memang satu term yang tetap. Term loan ni orang biasa ambil pasal dia tak nak kalau berlaku OPR naik turun kan. Biasa kan kita dalam ekonomi yang pelbagai situasi kan, kadang OPR naik, OPR turun, jadi installment kita pun jadi lari kan. Kalau OPR naik, alamak ai pening kepala kan, tiba-tiba kena top up 200. Kalau OPR turun, sonok kan, bukan kita jimat 200, kita ada belanja lebih 200 lah kan. So tactical masing-masing lah, kewangan masing-masing lah. Tapi somehow dalam term tidak, OPR naik ke turun ke maintain kita punya profit rate yang bank dah charge tu lebih awal tu sama sepanjang 30 tahun. Okay, so make sure tuan-tuan, kita kena faham dari segi sistem, teknikal dan juga taktikal kewangan kita. Kalau betul kita boleh bayar lebih, apa salahnya? Tapi bergantung kepada taktikal kewangan masing-masing. Ada orang taktikal dia, perancangannya adalah saya bayar lebih, lepas 10 tahun saya sabar 10 tahun, saya bayar lebih, selesai, jadi duit ada banyak lebih, lepas tu saya jual lah, contoh. Okey, itu berbalik pada taktikal masing-masing lah. Tapi semua mesti disusun dengan baik dan tak boleh buat. Dalam kewangan ni satu yang saya selalu nak pesan adalah make sure kita tahu apa yang kita buat dengan jelas. Dia bukan sekadar tahu yang kita dengar sini sikit, puzzle sini sikit, kat situ orang tu buat sikit, lala kita susun jadi tak cantik, tak kemas dia punya puzzle kan. So make sure kita faham semua proses terlibat dan kita dapat pengesahan daripada bank. Sekiranya lepas ni saya buat macam ni, betul tak saya makin berkurang? Bank pun kata ya. So apa proses saya kena buat? Saya kena isi borang ke, telefon bank ke? Dia macam-macam bergantung kepada bank masing-masing. Okey? Apapun at the end, make sure keputusan kewangan kita dibuat dengan baik. Apa pun, steady.